Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Kita harapkan agar anda semua sudah bersedia dengan pemikiran yang luas. Kita nak menerima apakah mungkin harapan ataupun pandangan daripada panel kita berkaitan dengan Belanjawan 2022 yang pastinya ini merupakan saat yang kita tunggu. Bukan itu sahaja, anda kena nantikan jam 4 petang ni. Kita sebagai rakyat Malaysia mengetahui hala tuju ekonomi Malaysia pada tahun depan. Ini perbincangan pra-belanjawan lah. Untuk itu kita ingin kenalkan tetamu bersama kita pada pagi ini, Profesor Madya Dr. Irwansyah Zainal Abidin, Ketua Unit Penyelidikan Risiko Ekonomi dan Politik Universiti Utara Malaysia bersama dengan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin sebagai permulaannya, Doktor, apa yang boleh kita harapkan kepada pembentangan Belanjawan 2022 ini sebagai pembuka bicara yang terlebih dahulu? Silakan. Ya, pertama sekali terima kasih Malaysia hari ini kerana menjemput saya. Jadi bagi saya bajet 2022 ini seperti yang kita tahu juga, kita masih lagi berada ataupun mendepani cabaran pandemik COVID-19. Jadi sememangnya saya menjangkakan bahawa adanya kesinambungan dan kelangsungan daripada bajet 2021 yang mana kita akan melihat kelangsungan dari aspek bantuan-bantuan yang perlu diberikan kepada golongan-golongan mereka yang begitu terjejas akibat daripada kesan pandemik COVID-19 ini, terutamanya kepada rakyat yang terutama golongan rentan, peniaga, dan juga saya pasti bahawa di dalam bajet ataupun Belanjawan 2022 ini saya menjangkakan bahawa ada pelbagai strategi langkah yang akan memfokuskan dan mendetailkan lagi rancangan Malaysia ke-12 yang telah pun dibentangkan baru-baru ini. Betul. Bagaimana kalau kita nak katakan, sebab saban tahun kita melihat kepada perangkaan dan juga pembahasan belanjawan, kita sebagai rakyat bagaimana untuk membezakan apakah indikator yang kita dapat lihat bagi membezakan belanjawan itu bagus untuk rakyat ataupun bagus untuk kerajaan? Ini merupakan satu saya fikir soalan yang baik. Sebenarnya kalau kita lihat apabila kerajaan dapat memberikan satu dasar yang baik, saya berpendapat bahawa ia akan memberikan satu impak yang saya fikir boleh dirasai oleh rakyat. Jadi akhirnya bagi saya apa yang penting adalah bukan sahaja kita melihat kepada indikator makroekonomi itu sendiri, terutamanya ambil contoh kita melihat daripada aspek dasar data pertumbuhan ekonomi ataupun melihat kepada data kos sara hidup, inflasi dan sebagainya, tapi akhirnya kita juga ingin melihat bagaimana rakyat dapat menerima. Jadi saya fikir ini akan dapat diperhalusi melalui feedback. Kita perlukan ada satu mekanisme yang saya fikir lebih baik bagaimana kita nak membuat mengetahui dan mengambil maklum kepada golongan-golongan yang diberikan bantuan itu supaya kita dapat update apa yang berlaku kepada mereka, dan ini yang saya fikir akan saya jangkakan berada dalam Belanjawan 2022 ni, kerana kita akan melihat bukan saja daripada sudut tapi juga kita panggil outcome, iaitu apakah hasilnya. Jadi saya fikir bila kita nak melihat dari segi hasil ini, kita bukan hanya melihat dari segi berapa banyak ataupun jumlah yang kita berikan ataupun peruntukan diberikan kepada golongan-golongan tertentu, tapi kita juga nak tahu selepas diberikan itu apa yang akan hasilnya dalam masa yang terdekat. Jadi itu yang saya fikir perlu diambil perhatian. Ya, Doktor, saya sangat tertarik untuk bertanya soalan ini. 2021 kita faham dengan keadaan pandemik, kita ingin keluar, kita ingin menjana kembali dua sektor ni, kesihatan dan juga ekonomi. Itu antara bajet ataupun belanjawan yang terbesar dari sudut negara pernah keluarkan. 2022 ini, sektor lain juga sekarang ini demand, meminta untuk mereka juga diberikan perhatian. Kerana sekarang selepas setahun, pastinya pertumbuhan itu telah pun dijangkakan dan kita pun nak keluar daripada pandemik kepada endemik. Jadi bagaimana untuk mengimbangkan belanjawan itu tapi dalam masa sama ia juga belanjawan yang baik buat kerajaan, Doktor? Dalam persoalan ini, saya ingin menarik terhadap konsep keluarga Malaysia yang baru saja diperkenalkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya fikir konsep keluarga Malaysia ini penting kerana seperti yang
saya fikir Hanif dah sebut tadi, walaupun kita akan melihat adanya satu peralihan pemulihan ekonomi, tetapi apa yang kita akan lihat, pemulihan ini dia tidak setara. Dia akan berlaku kalau kita lihat bentuk pemulihan itu kita kata berbentuk K lah. Okay, maksudnya ada yang memang dapat pulih dan ada juga yang memang masih lagi terjejas teruk. Contohnya kita tengok sektor pelancongan, sektor SME terutamanya, perniagaan mikro dan juga perniagaan-perniagaan di dalam sektor tidak formal. Jadi sebenarnya konsep keluarga Malaysia ini dijangkakan akan mengenal pasti dan juga mengetahui bahawa adanya satu keperluan tertentu kepada sektor-sektor yang lain yang juga begitu terjejas akibat daripada pandemik ini yang perlu diberi lebih perhatian. Dan saya nampak isu ini ada ditekankan di dalam rancangan Malaysia ke-12 daripada sudut bukan saja 14 pemacu perubahan yang diletakkan itu. Kita melihat bahawa adanya sektor-sektor terpilih yang telah pun difokuskan untuk baik pulih dan juga diperkasakan. Jadi saya nampak ini akan diletakkan lagi dengan lebih sistematik di dalam Belanjawan 2022 ini. Dan juga kita lihat bukan sahaja dari sudut sektor tetapi juga dari sudut wilayah negeri-negeri yang akan juga saya lihat diberi perhatian di dalam Belanjawan 2022 ini. Saya berpendapat bahawa hampir saya percaya hampir keseluruhan sektor akan diambil perhatian. Dan saya lihat sebab ini adalah satu belanjawan yang kita lihat begitu fokus kepada rakyat dan juga industri yang terjejas akibat daripada pandemik COVID-19. Okey. Baik, itu setakat apa yang mungkin doktor boleh kongsikan pandangan doktor maupun harapan kita kan berkaitan dengan Belanjawan 2022. Tapi kita nak tinjau juga harapan mereka yang berada di Sarawak. Keluarga Malaysia kita yang berada di Sarawak. Wartawan lokasi Fiza Sabjahan sempat berada di sana dan bawakan laporan ini untuk anda. Harapan Belanjawan 2022. Saksikan. Belanjawan 2022 dirangka untuk melindungi, memulih serta merencana ekonomi dan juga kehidupan rakyat. Apatah lagi setelah hampir 2 tahun, seluruh rakyat Malaysia terkesan dengan pandemik wabak COVID-19 ini. Dan ketika ini saya berada di Kuching, Sarawak untuk membuat tinjauan dan mendengar apakah harapan mereka terhadap belanjawan yang bakal dibentangkan pada petang nanti. Saya harap kerajaan lebih prihatin terhadap golongan B40 yang telah terkias oleh pandemik COVID-19 inilah. Jadi harap kerajaan lebih prihatin dan memberi lebih manfaat kepada golongan B40. Bagi rakyat Sarawak, kita nak kemudahan yang betul untuk peniaga untuk dipertingkatkan lah. Lepas tu budak nak sekolah lagi, lepas tu ni dengan keadaan kita nak bayar rumah lagi, bayar kereta lagi, so harap-harap kerajaan dapat tolong dipanjangkan lagi lah macam itu. Akak haraplah prihatin daripada kerajaan untuk usahawan-usahawan wanita dari segi bantuan keuangan, peruntukan. Sebab sekarang PKP melanda dah 2 tahun dah. Kemudian bisnes pun baru je nak memula. Kalau boleh tu tolong-tolonglah peniaga usahawan wanita sekarang dekat Sarawak ataupun dekat Malaysia lah keseluruhannya. Itu yang harapan kita semualah. Sebab sekarang memang usahawan-usahawan memerlukan bantuan dari segi keuangan, dari segi barangan. Kami harap sebagai belia ada banyak bantuan yang dapat diberikan kepada kami seperti bantuan bujang ataupun yuran pengajian diturunkan. Ya, baik, itu antara harapan yang telah diberikan oleh rakyat terutamanya mereka yang berada di negeri Sarawak, dan saya percaya ini adalah satu harapan daripada kita untuk sekurang-kurangnya dipandang daripada semua sektor dan juga industri lah. Dan kita akan teruskan perbincangan juga berkenaan dengan Belanjawan 2022 ini, tapi kita ingin berhenti rehat seketika. Jadi teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini.